Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mula kursus, bukan kursus haji, bukan kursus kahwin, bukan kursus apa lagi? Apa kursus? Ini kursus jenazah. Dan Alhamdulillah hari ini saya dikurniakan satu meja yang lebih besar. Sebelum ni jeki, ada kursi. Kita mulakan kursus kita pada malam ini yang bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Barisan ahli jazam kuasa surau, khususnya para jemaah muslimin, adik yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama dapat menunaikan solat maghrib secara jemaah, dan kesempatan yang ada ini pada malam ini di siang hari kita agak sibuk untuk kita buat kursus belah malam, kursus pengurusan jenazah. Ada orang buat kursus belah malam? Tak ada. Hak tak pernah ada tu kita kena buat ijadah. Cuma nanti kalau siapa yang balik seorang-seorang, tengok dia lah. Lalu orang seorang-seorang. Tujuan kursus ini diadakan, nak jangan kursus pun. Kursus ni dia canggih sikit, dia ada slide, dia ada macam ada patung semua. Saya rasa benda-benda itu semua tak perlu kita sediakan kalau apa yang saya ajar hari ini ataupun orang yang memberi kursus kepada tuan-tuan balik, tuan-tuan tak faham. Okay. Gunalah kaedah apapun dengan syarat lepas ni nak panggil orang kursus, nak panggil orang mandi mayat ada. Kan? Nak panggil siapa-siapa, nak mencari orang yang nak menguruskan mayat, semua boleh. Panggil bagi aku. Boleh. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Sebenarnya bukan kita nak pandai untuk orang, tapi kita nak pandai untuk diri kita dan keluarga kita. Kalau kata diri kita pun tak boleh tak. Mana orang kita nak urus diri kita kan? Tapi sekurang-kurangnya kita nak urus jenazah keluarga kita. Kalau ada lelaki, dia nak urus jenazah siapa? Jenazah isteri dia, jenazah anak-anak dia, jenazah mak ayah dia, jenazah abang, kakak, adik dia, jenazah tuan dia. Semua yang melibatkan dengan mahram dia, dia boleh urus siapa saja, walaupun orang tu adalah orang perempuan. Boleh? Sebab kita sekarang ni dengar cerita macam-macam ni. Duduk sandak di tiang, tengok pergi pegang, masa tengok keras. Kan? Sebab fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan? Apabila ajal itu akan datang, dia takkan lebih seminit, dia takkan kurang seminit. Kan? Sebab tu nak duduk di tiang-tiang pun juga. Dan lagi.
Sebab itu matlamat hidup seorang insan yang bernama manusia. Bukan manusia saja, semua makhluk yang hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi bagi manusia, mati dia bila? Bila Israel datang memanggil. Sebut. Jeng 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 jeng. Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Tahu saya nasyid, mula-mula saya nasyid lagu ni bila umur saya 6 tahun di tadika sebelah dengan kedai Tok Jipit, ataupun kalau tuan-tuan nak tahu sekarang, dan ni kedai Wahab Pokok Manggis. Kedai Wahab Pokok Manggis tu. Depan dia tu dulu ada satu tadika. Kedai sebab kedai. Belak-belak tak ada iklan tu. Tadika dulu. Maksudnya tahun 73, 5, 6, 7. Tahun 78. Israel datang, dia ambil. Kalau saya nak kaitkan sikit sebelum kita masuk bab-bab ni, Israel pun dia pernah cabut nyawa dia sendiri. Dialah malaikat yang paling terakhir mencabut nyawanya. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semuanya meninggal, setelah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Rupanya malaikat Israfil adalah malaikat yang paling besar tubuh badannya. Paling besar. Maka apabila dia tiupkan, semua manusia, semua yang ada di atas muka bumi ni duduk perang-perang sekarang, dia robot-robot ni semua tak berkuasa, melainkan pada ketika itu, tiupan Israfil itu yang menghancurkan segala-galanya. Tinggal 5 orang malaikat. Dan akhirnya semua malaikat akan dihapuskan. Tinggallah Israel. Maka bila Israel, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai Israel, engkau duduk, engkau bagilah berdiri di atas siratul mustaqim. Titi. Sirat. Dia berdiri kat situ. Maka wahai Israel, engkau cabutlah nyawa kau sendiri. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dia menceritakan Israel cabut. Dia cabut, jeritan dia cabut itu, sehingga kan kalau ada manusia yang ada pada ketika itu, semuanya akan hancur, rosak, binasa, sebab takut akan jeritan Israel mencabut nyawanya. Itu macam mana tuan-tuan? Israel datang mencabut nyawa kita dalam keadaan sekarang. Sebab itu bila mati kita tak menentu, keadaan tak menentu, tak tahu bila kita nak mati, hak muda, hak tua, hak yang terlalu umur panjang pun sekarang hidup lagi. Maka kita nak buat persediaan. Kalau ada di antara keluarga kita yang terlibat dengan kematian, maka hari ini secara basicnya sebagai fardu kifayah, ada seorang buat, orang lain tak payah. Ni fardu kifayah. Ni nak kita nak belajar hari ni, fardu kifayah dah. Kan? Ada seorang buat, orang lain tak payah. Maka kelebihan orang yang buat itu, pahalanya sebanyak mana khariah dia ada, semua boleh kat dia. Kan? Itu kelebihannya. Sebab dia seorang yang buat. Dia seorang saja pandai. Dia seorang yang mampu untuk menguruskan jenazah di kampung dia. Walaupun orang boleh tapi tengok-tengok ke batu, bagi dia tiap-tiap kali dia, bagi tiap kali dia. Tapi sebelum dia nak melaksanakan, dia akan kata apa? Ada orang-orang terdekat yang boleh mandikan? Boleh mandi sendiri. Sebab jenazah ini, dia tak akan lari daripada aurat. Betul tak? Sebab tu kita nak jaga. Kalau keluarga kita sendiri, takkan kita nak cerita ke orang, aku mandi ayahku, ya Allah, ayahku.
bau. Kita nak serta orang. Sebab tu orang yang paling amanah di atas kelampung kita ni adalah orang yang mandi jenazah, sebab dia tak nak cerita pada orang jenazah dia mandi. Berpuluh orang dia mandi. Sebab tu kita kena belajar ilmu ni. Ilmu kita kena belajar. Tuan-tuan tak payah duk hafal ni apa saya tunjuk. Kain panjang 20 gelar. Terus hafal. Tak nak dalam Malaysia pun. Tak lagi ustaz, cikgu Junid tak bagi borang tuan-tuan isi untuk jawab. Siapa lulus boleh keluar. Tapi kita nak kat sini apa dia? Kefahaman dan kemampuan. Tidak? Kefahaman dan kemampuan. Bagaimana cara kita nak menguruskan? Agak-agak habis berubah. Kita lewat sikit sama Aisyah habis. Biar kita habis sikit. Hari ni basic yang kita tak mau jurus ayat nak mandi real. Tak payah pun. Saya tunjuk pada tuan-tuan biar tuan-tuan semua faham. Apa dia ayat 9. Tak ada lah ayat 2 habis. Tak ada. Ayat 9. Ayat kapal baru kita dia. Berapa timah kita nak nas dia. Semua tu benda-benda yang basic. Dan lama dah saya dah buat khusus jenazah ni. Kalau saya buat slide saya lagi tuan-tuan memang tak boleh. Buat khusus jenazah ni dia mula pada pagi sampai tengah hari. Dia habis dia time makan. Lepas makan tengah hari, main zuhur, makan. Lepas makan baru boleh balik. Sebab tu saya abang lain makan ada. Tidak ada sah. Okey. Boleh? Jadi semua ini peralatan-peralatan yang tuan-tuan perlu ada. Pergi kat kedai India, mamak mana tu. Bagi saya satu set kain pengurusan jenazah. Dia bagi semua ni. Ni apa dia? Kapas. Ini air mawar. Ini akak sintu. Ini serbuk cendana. Ini kapur barus. Ini kapur barus. Ini sabun yang paling wangi. Sabun cakap. Gunting wajib kena ada. Pisau ni terdesak kalau nak lapah lembu saja. Tapi untuk pengurusan jenazah tak boleh. Tak boleh. Kain. Okey. Boleh kita mulakan sekarang? Boleh? Semangat. Boleh? Okey. Kelebihan orang yang mengafankan mayat. Dalam satu hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengafankan mayat, orang yang mengafan mayat akan lahir di akhirat nanti, tempatkan dalam syurga bersama dengan pakaian sutra yang paling tebal. Nak tak nak? Nak. Orang yang menggali kubur, tukang-tukang gali kubur tu, Allah Ta'ala akan bina rumah yang hebat, istana di dalam syurga oleh kerana perbuatannya membina rumah orang di dalam kubur. Besar kebesaran kelebihan orang-orang yang menguruskan jenazah. Bahkan orang-orang yang memandikan jenazah, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia 40 kali. 40 kali ni apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Kalau kita tak menguruskan jenazah, kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Allah Ta'ala ampunkan kita sekali. Tetapi kalau kita menguruskan, memandikan jenazah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita 40 kali. Hebat. Maka kalau boleh, hak keluarga kita, adik-beradik kita yang mana mampu kita buat. Betul tak? Jangan tuan-tuan, perempuan, adik-beradik lari pula. Perempuan tak ada sini. Dapat tengok jenazah, mak kita terbujur lalu, duduk di dalam kaku, maka kita pun lari. Jadi hari ini, bagaimana kita nak buat kita dengan adik-beradik kita? Kena sediakan semua benda-benda ni. Cuma orang kampung
dia ambil daun pandan, dia ambil daun sintu. Daun apa? Daun bidara, daun sintu pula. Daun bidara tau? Tahu daun bidara? Saya semua mereka ambil, semua mereka tak ambil. Ada yang kata rumah buat tak pergi dia rumah, tak rumah itu. Saya ada. Ini kita cerita kan. Jadi tuan-tuan yang ingat tu senang. Minyak tak ada kan? Minyak. Jadi hal ni pun sikitnya. Okey? Sikit kan. Benda-benda ni selalunya disediakan oleh orang perempuan. Orang lelaki meninggal pun orang perempuan yang kena buat. Dia akan irit daun pandan lalu tu. Lepas tu dia letak apa jendana ni. Dah dekor sama-sama. Kan? Okey. Kemudian ni kapal barus. Okey. Apa yang kita perlu buat mula-mula ialah siapa yang nak jadi jenazah? Siapa? Ramai. Anak tidur tadi. Tidur tadi. Okey. Ada bantu seorang. Okey. Mula-mula tuan-tuan. Ni mayat kita ni. Mayat kita. Sunat mayat kita ni baring biar kaki dia menghadap kiblat. Kan? Lepas tu bila kita letak kepala, dia letak bantai dia akan jadi pangkat sikit. Dia sentiasa menghadap kiblat, ujung kaki. Betul tak? Nak usung mayat pun ada cara dia. Jadi kalau tuan-tuan nak usung mayat, kepala kena jalan dahulu, baru kaki. Kan? Jadi kita nak usung mayat, nak pergi ke nak kereta, nak pergi ke kubur. Kan? Atas kata mayat, mesti jalan kepala dahulu. Kalau main bola kat padang bola tu, sepak, boom. Kan? Lepas tu ada orang yang main usung. Kan? Orang medik pergi tengah padang bola kan. Bola yang rosak padang baru ni. Kan? Tahu? Faham tak faham? Buat punya elok tapi rosak juga kan. Ke mana tak kenal. Jadi bila paramedik pergi, dia akan bawa kaki jalan dahulu dia. Jadi kepala di belakang. Itu beza orang yang sakit dengan orang mati. Saya bagi contoh, beza orang sakit dengan orang mati. Jadi saya ada pembantu saya ini. Dia akan bantu saya. Maksudnya jenazah ni dia tak boleh buat seorang-seorang. Kita adik-beradik kita, abang kita, adik kita, kak kita, orang yang dipanggil mahram kita. Siapa yang boleh jadi mahram adalah itu keluarga kita. Jadi dia bawa balik ke hospital. Ayo cakap semua. Okey. Saya tak mau cerita lah pengalaman duduk menguruskan jenazah ni kan. Macam-macam. Jadi kalau dia keluar daripada hospital, yang pertama sekali mesti ada gam sana, gam sini, tepuk sana, tepuk sini. Maka kat situ kita kena ambil minyak. Buka ni ambil minyak. Ni baju kat kita pakai buang suruh dia tu. Mayat gelap. Okey. Salin pakaian dia. Ini mayat baru sampai daripada hospital. Okey, bila sampai di hospital, maka kita kena buang semua pakaian dia, salin. Salin. Cara nak salin, ambil kain batik yang tak berjahit, tutup, lepas tu buang semua. Sambil-sambil tu kita kena tengok semua. Ni kuku-kuku dia, dia punya ni kan, mesti dia sendi semua kita kena bagi longgar. Sebelum mandi ataupun selepas kita sampai daripada ni, kita kena uruskan semua benda tu supaya bersihkan mayat ni dahulu. Ambil minyak, buang. Ni kat sini mesti bekas cucuk. Ambil darah. Mesti bekas. Semua tu kita kena buang.
Bagaimana kita nak mandi junub, begitulah kita kena mandi jenazah. Kan? Tu kata ada. Maka kita kena clearkan semua. Kalau ada getah-getah semua ambil minyak. Kalau benda tu dah keras, maka ambil minyak, picit-picit. Jangan tuan-tuan duduk tekan-tekan itu ya. Picit-picit sambil-sambil kita betul letakkan seperti mana kita kiam waktu sembah mayat. Kiam maksudnya kiri di bawah, tangan kanan di atas, letak elok-elok. Kemudian kalau dia jatuh juga, ambil tali ikat. Ni buka mulut, sebab tu orang suka ikat dia punya dagu, kemudian bersihkan semua, buah kepiah apa semua, buang semua pakaian dia, ganti kain baru dialas dengan kain sorban ataupun kain tudung yang jarak supaya orang senang buka tengok. Okey, selesai. Kalau ada kekotoran apa semua, ambil kain tolak, basahkan, lap apa semua bagi bersih. Jangan bagi ada bau. Kalau ada cecair yang mengalir, pastikan kita tampal balik, tutup balik supaya dia sentiasa tak mengalir lah. Kalau mengalir susah. Kita kena letakkan gam balik bagi supaya sampai dekat nak menguruskan mayat, baru kita buka. Boleh? Kalau mayat accident ni, darah dia akan sentiasa keluar. Setelah jenazah ini kena air, maka jenazah ini tak akan tahan lama. Jadi sebab tu orang akan menguruskan jenazah, dia akan tanya bila nak ke bumi. Kalau ke bumi lepas Zuhur, liang dah siap belum? Kalau liang dah siap, baru jenazah boleh dibawa. Baru kita boleh set masa pukul berapa kita nak mandi jenazah. Jangan kita mandi siap-siap, esok nak ke bumi. Sebab tu jenazah perutnya akan jadi kembung. Maka sunat kita letak besi di atas perut. Kita letak besi di atas perut ni, gunting ni. Lepas tu saya nak gunting. Tak tu kemudian kita tutup. Supaya perut dia tak kembung. Itu dia antara sunat-sunat. Dan kaki ni, kalau macam ni ni orang hidup. Tapi kalau jenazah, betul dia akan keras, kita ikat dia punya kaki dia apa semua lah. Okey, boleh. Maka bila sampai ketika kita nak mandi, sebelum mandi kita mesti uruskan kain kafan dahulu. Jangan tuan-tuan mandi semua siap. Kain kafan mana? Kain kafan tak siap lagi. Maka tindakan seterusnya adalah menyediakan kain kafan dahulu. Cara nak sedia kain kafan ialah, maka kita kena guntingkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kain kafan ni kena cek kena ambil bidang 60. Kalau bidang 45, dia kena belah 2. Kalau bidang 30, kena kembang 2. Faham? Faham tak? Jadi kain ni, ini bidang 45. Ini bidang 45. Kalau 60 dia lagi besar. Ni bidang 45. Tak dia okey lah. Kalau tidak kita kena ni. Jadi sekarang ni bila kita buka macam ni. Okey. Yang ni. Okey. Tuan-tuan, yang pertama sekali ialah kita kena buat tali dahulu. Tali jangan potong kecil. Kena potong bagi besar, kurang-kurangnya 2 jari. Jangan 2 ukok pula 2 jari. Oh ni 2 jari. Jangan buat gitu. Agak-agak jelah. Jangan kecil. Kecil tak jadi. Kecil jadi tak jadi. Tak lagi saya tahu kenapa saya beritahu kenapa kena besar. Jadi kita kena ambil besar. Besar sikit. Okay, ni kan. Maka bila kita dah ambil ni, sebab tu yang syoknya kalau khusus jenazah ataupun orang menguruskan jenazah, dia akan tengok kain. Daripada tengah buat apa? Buat kain kapan, tarik sampai habis. Tu dia. Okey. Tarik.
Banyak kegunaan dia ni. Tak habis lagi. Hai, tak apa-apa. Okey, habis. Baik. Okey. Pegang. Ni. Lepas tu tinggal. Maka yang pertama sekali, lepas kita tarik kain tali, maka kita kena ukur panjang mayat. Setakat ni, kan? Ini tinggi mayat. Maka kita ambil ukuran tinggi ni, kita letak pada lutut. Ini kaedah orang kampung. Letak pada lutut, kita belit macam tu. Kan? Ini lebih dia. Lebih ini kita cut. Lebih. Okay. Jadi, kita akan potong kain kafan ini sebanyak 3 helai. Okey, ini satu bab. Dah. Turun. Hidup balik. Okey. Kita akan potong kain ni 3 helai. Kalau kita ambil lah balik. Yang ni tak apa. Ini tadi kan? Okey, sini. Baik. Okey. Okey, lagi. 3 helai lagi. Buat yang tu lah. Lagi tu. Buat tu. Macam tu. Dia tu bang. Padahal saya siapa yang buat kain kafan majlisnya? Kalau dia dengar macam dah sebut nama saya kan? Tak apa, kalau ada perempuan ni tetap panggil ya. Okey, letak sini dulu. Baik, mai. Okey. Kita sediakan kain kafan. Ini kain kafan kita sedia sini. Kalau nak ikutkan kita orang kampung ni bagus. Dia akan ada tikar mengkuang. Kan? Ataupun tikar yang kita pergi kelah tu. Dia boleh buka. Kan? Kita letak di bawah dia. Supaya senang kita nak menguruskan. Koyak kita mau. Tak 3 helai. Okey, letak saja 3 helai. Okey. Tak 3 helai. Kemudian ya. Yang ni saya buat sikit sajalah sebab tak lagi dia kena kapet lagi. Kalau khusus jenazah saya dah juga masjid lama. Allah, lepas khusus jenazah tak nak nak vacuum. Penuh. Okey. Dah. Kita bentangkan ikut panjang mayat. Okey, kapas ni. Ada. Okey, tarik. Buang. Okey, bentang elok. Okey. Ya. Yang selebihnya, tuan-tuan dan puan sekalian, potong sekaki-sekaki. Macam itulah.
Boleh ni? Faham ni? Boleh ya? Faham tak? Okey, potong kaki-kakinya dulu. Okey. Jadi kena potong semua. Dua gulung tu bagi habis. Tu 3 gulung dia bagi tu ekstra. Biasa 2 gulung pun dah cukup. Ya, ni kita buat besar sikitlah. Letak kat kepala dia sebagai bantai. Macam tu. Tak apa, biar gulung macam ni tak apa. Okey. Kemudian ambil daun pandan dan cendana tadi. Apa? Boleh? Boleh? Ni yang buat tak tidur. Timbang tu. Ni sikit ni dia bagi, sepatutnya kena banyak. Jadi kita tabur. Dia kena banyak, cuba. Okey. Tak lagi siap lah baju hang. Okey. Kena banyak, saya simpan lagi sebab ni kena masuk dalam air. Orang kampung saya panggil ayak. Air. Okey, bila kita dah siap macam ni, barulah duduk sini. Kita ambil sebelah kiri, ni kepala dia. Jadi tiga lai tu. Okey. Pegang ni. Okey, lipat itu. Kan. Okey, belah sini pula. Lipat sini pula. Macam tu. Jadi kain yang ada ni, nak tali tadi. Tali ni tali tadi kita tinggal. Kalau tali ni kita kena buat 5 panjang 5 urat lah tali ni. Okey. Yang ni kepala dia. Ni kepala dia. Panjang sikit tak apa. Kepala dia. Okey. Lepas kepala, dada. Dada ni dia duduk sini dia banyak sikit, maka kita kena buat panjang sikit. Okey, termasuk bawah ni. Kita kena tak dada, kepala, perut, okey, ni semua kena buat ni. Kan? Perut, lutut. Ni baru panggil kepala lutut. Okey, dan ujung kaki. Okey, itu lebih tak apa. Lebih tu sebenarnya ada banyak. Kadang-kadang kita akan buat uncang nak tak tanah, tu semua dia punya tempat balut dia. Maka di sini selepas siap ni, baru dengan tikar tadi kita lipat masuk, kita letak di sebelah. Kan? Jadi dah siap ni, barulah kita boleh mandikan mayat. Okey, sekarang ni kita nak mandi mayat pula. Boleh? Setakat ni ada persoalan tak? Ada soalan lagi? Ini kita simpan. Kena potong lagi 2 helai kain. Dua helai kain ni agak-agak lah. Okey. Lagi. Biasalah orang lelaki dia main campak-campak tu, kalau umpan dia lipat dia elok. Orang lelaki dia main ringkas lah, tapi
Harap tuan-tuan faham. Kain ni kita nak buat untuk alas mandi. Okey. Siap. Yang ni tolong lipat tak? Mai jenazah tadi. Kau nak kena usung. Ada soalan nak tentang kain kapan tadi? Tak ada ah. Sekali lagi pun kita tengok betul-betul. Okey, kita masuk sini. Okey. Ni baru dia. Okey. Macam ni lah. Satu betul saya nak bagi tuan-tuan nak uruskan mayat orang selain adik-beradik. Macam mana nak hilangkan rasa takut? Terutamanya bila masuk bilik mayat. Kan? Kita nak menguruskan di rumah mayat. Allahu Akbar. Mereka boleh tinggal dia seorang-seorang. Kita tengok. Dalam kali tak jadi saya keluar tak. Tak apa, tak ada apa apa-apa. Jadi tuan-tuan nak uruskan mayat, kita kan kenal dia. Maka janganlah sampai mayat sampai dia buka kepala tak kita jelek kan. Jadi dia ada dengan takut kan. Kita memang kita buka lah kaki dulu. Kan? Kaki dia okey semua. Sebenarnya menakut. Orang ni angkat tak boleh patah. Kan? Macam-macam akan berlaku, kita akan jumpa. Kan? Maka kita tengok. Kaki. Jadi kita buka sampai baru kita jumpa. Kepala. Jangan jeli. Okey. 3 helai kain kapan ni sebenarnya sunat 3 helai kain. Orang lelaki, orang perempuan 5. Habis tu jubah tak tahu nak jubah. Jubah. Kalau waris dia kata mai arwah dulu pesan dia suruh pasang jubah. Pasal dia tak pernah pergi umrah, tak pernah pergi haji, semua orang panggil nak pergi jubah tak sempat. Maka kita pasang jubah. Jadi jubah ni kita kena selum elok, kalau tak boleh kita potong biar dia boleh pakai. Cuma kalau pakai jubah, kain dia kena jadi 2 helai, jubah selai tetap jadi 3. Tapi kalau nak pakai 3 helai kain juga, maka kita kena bagi kain tu jadi 4 biar ganjil. Tapi Nabi SAW di kapan dengan 3 helai kain. Tapi nak nyawa. 3 helai kainnya. Orang perempuan 5. Orang perempuan 5, 3 helai kain telekung yang dia pakai dengan kain sarung yang dia pakai. Jadi 3 helai kain biasa, 1 helai kain sarung dan 1 helai kain telekung. Jadi 5. Kalau dia buh baju lagi selain jubah dalam sebelum telekung, maka kain yang ni yang kita potong 3 helai kena kurangkan. Kan? Itu kaedah dia. Kalau nak buat 4 boleh tak? Nak buat 10 helai boleh. Tak dapat sunat. Dia tak? Kan? So kita ambil yang semayang. Orang kata yang wajib 1. Sunat dia 3. Aku nak ambil 5. Aku mau ambil 100 kali pun aku orang tunggu 20 tu habis. Tapi sunat dia 3. Wajibnya 1. Macam ni juga. Wajibnya adalah selai. Sunat dia 3. Kalau nak buat banyak, itu suka. Betul tak? Itulah kaedah dia. Maka, apabila kita nak letak mayat di atas ni, pastikan air yang ada itu air yang mutlak, dan kita kena ada 2 baldi yang disediakan di sebelah. 1 baldi itu kita letak air, daun sintok, daun kapok, daun bidara yang di blender. Blender tu kan. Daun bidara ni untuk apa sebenarnya? Dia nak bikin lembut mayat tu. Jadi kita
Sambil kita mandi, kita picit dia, maka dia akan jadi lembut. Sebab mayat pun akan sakit tuan-tuan. Dia tangan dia keras. Bila kita angkat tu dia akan sakit. Maka kita pegang urut dia dengan daun bidara. Kan? Tadi kita dah buh minyak dah. Maka kita dengan bidara, daun sintuk, maka dia akan menjadi lembut. Baru kita boleh ratakan air dari kita semua ke seluruh badan yang ada. Lepas tu, satu baldi kita sediakan satu jangan usik. Itu air kapur barus. Ni kapur barus. Saya suka beli. Jadi kalau duduk masjid dulu, saya tak suka beli yang set je ni. Kita beli banyak-banyak sikit. Kalau ni dia bagi sikit-sikit, tapi saya tak tahu hanya satu set berapa. Okay. Tempat saya tu memang tempat mandi mayat. Ni kapur barus, buka, kita boroi dia akan sejuk. Sejuk saya. Baik, itu 2 baldi. Satu baldi air bidara dengan sintuk, satu lagi baldi last kali kapur barus. Okey. Maka apabila kita dah selesai siapkan semua benda-benda tu, perkara yang pertama lagi sekali kita akan buka kain dia, tinggal kain ni selai saja. Tinggal kain ni selai saja untuk alaskan dia nak bagi mandi mayat. Mandi mayat macam dengan mandi wajib. Mandi wajib. Cuma kaedah dia berbeza sikit. Okey. Berbeza dia, orang mandi junub, dia mandi sendiri. Orang mandi mayat, orang lain tolong mandi. Itu beza dia. Cuma kita yang nak kena buat semua benda tu. Okey? Ayat dah ayat. Okey kau. Minum ayat tak? Hari ni satu hari cakap. Boleh minum ayat tak? Yasin. Okey. Usung mayat letak elok-elok atas pangkin dia. Atas tempat mandi mayat tu. Kalau boleh pipe tu biarlah mudah kita bawa mai. Jangan kita guna jenis cebok-cebok. Tapi kalau tak ada tak apa. Tapi kalau ada pipe yang sentiasa mengalirkan air, lagi mudah nak kerja kita. Okey? Itu tak kisah. Tak kisah. Mandi tak kisah kalau ikut kesesuaian. Kalau tempat tu sesuai dengan tempat mandi tu sesuai menghadap kiblat, lega. Tapi kalau tadi janganlah tuan-tuan pergi cari kat luar, tempat padang bagi dia rumah sempit kan, tak ada tempat. Kalau tempat ruang tamu jadi ada pipe yang boleh air keluar tu cukup. Okey? Bila kita nak mandikan mayat, kita kena pastikan semua yang ada pada mayat ni akan dimasukkan dalam mayat balik. Maksud saya, bila kita mandi mayat, tiba-tiba isi keluar sekepit. Betul tak? Isi keluar sekepit. Maka isi tu kena masuk dalam kain kapan balik. Jurui otak keluar. Maka otak tu kena tapih elok. Dalam ni balik. Sebab ini adalah hak dia. Kan? Jadi saya beritahu ni tu. Orang menguruskan mayat sebab kita tak tahu. Jadi kita terletak hak susah. Kalau hak senang macam ni, boleh bergerak, boleh menafas ni, lega. Kan? Okey? Kita kena bersihkan mayat dahulu. Kan? Jadi, kalau orang kampung, dia pakai kain, dia gunting kain, dia balut dengan tangan, dia ikat. Nak saya tunjuk tak? Tak payah. Sebab sekarang ni pergi farmasi, beli glove. Senang. Kan? Patutnya dalam package tu dia kena buh glove dia siap. Buh glove siap untuk dia mandi. Nak senang nak gosok kepala apa semua. Jadi dia ambil air, dia jurus sekali lalu. Dia tak niat lagi. Dia jurus ini tujuan dia nak bagi bersihkan badan.
Maka bak macam ni. Ni sabun. Sambil dia jurus tak? Jangan jurus tak. Okey. Air ni dia jurus. Sambil tu saya pegang sabun, saya gosok. Ikut. Kan? Ikut. Baik. Ya, ikut ni. Pan. Sepatutnya kan duduk sebelah sana kan. Macam tu. Bagi semuanya sabun. Dah sabun semua, barulah kita gosok mayat ni. Gosok pun gosok hati-hatilah. Sakit tak gosok? Jadi macam mana kita belai muka kita? Macam itulah kita buat dengan mayat. Gosok elok kan. Ambil tengok sekali dulu. Sebab orang yang menyediakan mayat semalam orang lain, orang yang nak mandi ni orang lain. Tapi kalau keluarga, jenazah sampai kita yang uruskan semalam dan hari ni kita juga yang mandikan, jadi tak payahlah duduk 3 kali. Kan? Cuma bila kena air dia akan kembang. Bila kembang kita kena cek kuku-kuku semua. Kuku-kuku kalau panjang kali ketik lah. Kalau ketik kita kena push balik dalam kain kapan tadi. Sebab itu dah hak dia. Masuk balik dan cek balik. Kemudian hak ni yang kita nak kena tengok. Okey. Seorang akan naik atas ni, dia akan pangku, kita kena angkat buat keras badan sikit. Okay, dia akan duduk macam tu, dia boleh setakat tu je. Maka kaki kena buka, tangan ni kita bagi turunkan. Ini dipanggil meruang. Maksudnya kita tekan perut ni, bagi keluar segala najis-najis. Sambil tu paip akan masuk ke dalam ni, jurus kat punggung dia. Yang seorang lagi tukang mandi, dia ambil tangan kiri, jangan tangan kanan. Kan? Dia ambil tangan kiri, dia masuk, dia cuci. Sambil tu, dia peganglah hak ni dia. Tak payah dia tengok. Dia pegang, sebab ini kita kena tengok. Sebab kecil-kecil dulu, Tok Mudin mai, dia lari. Lepas tu dia mengaku kat pak dia dah buat. Sampai ke sudah pak dia tak tahu. Maka kita kena cek, pegang tengok, ada lagi ni. Kalau ada, kita kena buka dia, cuci dalam dia. Cuci bila besar-besar ni dia senang. Dia kena cuci. Kalau tak ada, maksudnya okey. Sebab dalam tu masih ada najis. Ni cerita memang lawak-lawak, tapi memang kita kena buat benda macam ni. Okey, kita kena cek betul semua. Baru dah okey, keluar habis, gosok-gosok, dah bersih tangan kita, tak ada najis. Kalau gosok-gosok ada api kuning, gosok-gosok ada kuning, kan? Maka selagi dia keluar, selagi tu kita kena bersihkan dia. Dah habis, selesai, barulah yang seterusnya kita basuh balik semua sabun-sabun bagi hilang, angkat, kita alihkan macam tu, kan? Basuh belakang-belakang ni, betul? Kita bagi semua air kena, bagi bersih ni. Jadi orang sini angkat belah sini, sini itu. Jadi orang yang sebelah sana tolong cuci bagi habis ni rambut-rambut dia. Kita kena sikat dia, sikat rambut dia, kan? Betul. Lepas tu lah ni ada cotton bud, kan? Dulu orang buat dengan kain je. Pegang kain dua kat ni, buka, tonyok gigi, kan? Gosok gigi. Semua tu adalah sunat. Kan? Kita mandi lagi jenazah. Kita mandi lagi. Tak lagi. Kita baru bersihkan badan dia. Kita mandi lagi. Tak lagi. Walaupun dia dah basah, kuyup lah. Kan? Maksudnya seolah-olah mandi. Tetapi dalam bab memandikan mayat ini, kita belum mandikan lagi. Sebab ini hanya peringkat membersihkan mayat. Okey? Bila dah selesai semua, barulah. Setakat ni faham lagi? Siapa tak faham kat tangan? Tak faham jadi mayat. Okey? Jadi itu cerita dia. Bersih, bagi bersih.
Buatlah kaedah macam mana pun. Tu guru ni kata macam ni, tu guru ni kata macam ni, mai bawa khusus dia suruh buat macam ni. Itu semua kaedah yang penting mayat ni kena air semua dan air mayat ni bagi bersih daripada segala najis. Okey. Takat tu boleh. Kemudian step yang kedua, tadi bersih, step yang kedua adalah ambil wudu. Okey, ambil wudu. Maka kita mulalah dengan mengambil wudu. Kita pegang dia ambil baik ya. Baik macam ni kan. Maka kita ambil ayat kan. Saja aku mengangkat wudu kat mayat ni. Kalau bismillahirrahmanirrahim saya mengangkat wudu kerana kata mayat kerana Allah Taala cabut. Okey. Kan? Buat. Benda ni semua sunat je. Okey? Wudu, kemudian ni jurus kanan, jurus penyuh dia letak balik, ambil hat belah kiri, basuh, letak balik macam tu. Okey. Kemudian basuh kepala, pegang paip basuh kepala. Okey, basuh telinga. Kan? Tak tadi yang mula-mula jadi buah layak mulut macam dia ada kumuk-kumuk sikit. Kan? Kemudian basuh tu tangan. Last sekali baru ke kaki dia. Jenazahnya patah tengok kaki dia betul. Okey. Basuh tu. Jadi dah basuh kaki apa semua. Siap kita berwuduk. Lepas siap berwuduk, barulah kita bentang kain ni balik. Kita baru nak mandi. Bila nak mandi, yang penting mula-mula sekali kita ambil paip, kita jurui bismillahirrahmanirrahim, saja aku mandi ke atas mayat ini kerana Allah Taala, ya. Mayat zaman ni basuh kepala, kita gosok. Ni baru kita kena pastikan semua kena. Basuh mayat, ambil sebelah kanan, kursi, ikut kanan dulu. Okey. Kemudian ambil di tengah-tengah ni, pi tengah dulu, kan? Pi ikut tengah ni betul dia punya anu dia ni. Tarik pi. Kemudian kita pergi sebelah kepala, ambil sebelah bahu kiri. Tolak pi, kita alih belah kiri, belah kanan. Kita rasa selesai, kalau tak selesai, nak yakinkan lagi, sebab tu orang sabun kali yang kedua. Orang sabun kali yang kedua, supaya nak pastikan semua kena, kita ambil gosok balik sabun balik semua. Bila sabun nanti kita cuci balik sabun tu, maksudnya air dah kena kepada seluruh badan. Faham ke? Kan? Kalau tidak kita tahu kena tak kena. Jadi cara dia nak memastikan air semua kena seluruh badan dengan cara kita ambil sabun. Waktu sabun kalau kita buh kain sabun. Lah ni orang jarang nak guna sabun tak apa, guna sabun lah. Kan? Tak kita apa pun kan. Shower bath tu semua boleh kan. Jadi dia bersabun bersih. Kita bilah lagi sekali. Kita bilah adik-beradik semua mai tolong gosok apa semua, hilang bersih apa semua. Kita dah niat mandi. Niat mandi itu sunat. Tetapi perbuatan niat mandi dengan mandi itu adalah wajib. Yang ayat semayang tadi sunat. Mana boleh niat mandi sunat. Sebab niat itu adalah wajib. Maka kita selesaikan semua supaya dia kena. Kemudian barulah kita buat ayat 9. Pernah dengar ayat 9? Ayat 9 ni pun orang kampung je. Ya? Ayat 9 ni maksudnya kita ambil satu baldi ataupun guna ayat yang sama. Biasanya orang kampung dia akan ambil satu baldi, dia cebok satu cebok. Dia cebok sebelah kanan 3 kali. Dia cebok lain sekali depan, tengah. Dia cebok tengah kali lagi. Dia cebok tengah lagi sekali. Jadi 6. Lepas tu dia cebok sebelah kiri 3 kali. Jadi ayat 9. Last sekali baru dia tutup semua sekali.
Dia ambil ayat kapur bawah, dia buat benda yang sama. Ayat kapur bawah dia kena tutup muka. Bagi ayat tu menyerap sejuk badan dia, baru mayat jadi segap. Kemudian kita ambil kain selai lagi yang potong tadi. Okey. Kita tutup balik. Kita ambil yang ni, tarik belah dalam keluar itu. Okey, maka ini adalah kain tuala dia. Kita laplah badan dia. Ambil kain tuala putih, kita buat. Kan lap, tapi ini sebagai saya mengajak tuan-tuan lah kan. Ambil lap semua, bagi dia kembali seperti biasa. Ambil kain tuala lap dalam badan, ini biar dulu atas, tak ada masalah. Okey, maka selesailah bab mandi mayat. Boleh faham dekat tu? Pastikan mayat itu kena semua ayat seluruh badan, baru dipanggil mandi mayat. Kalau kita tak yakin, mayat bondan ikut berat. Ikut dia berat sebelah mana. Ikut berat sebelah mana. Sebab tu amanah ada dia penting tu. Itu kursa. Bondan saya tak tahu, tak biasa lagi. Okey, boleh? Faham dekat tu? Palsu-palsu semua kita buang. Cincin-cincin semua kita buang siap. Daripada awal, kalau boleh buang, kita kena buang. Kalau tak boleh buang, biar. Sebab tu bukan benda yang kekal. Dah. Kalau tak boleh buang, jangan. Dia macam dengan tatu. Cerita dia macam tatu. Tatu tangan kita nak kikis kulit dah. Okey, bila sebut tatu, maka kita ambil juga wuduk, kita mandi juga mayat. Sebelum kita lap, setelah kita lap semua, maka kita kena bertayamum. Kan? Maksudnya kita ambil satu talam, kan? Kita ayakkan tanah. Okey, ayakkan tanah, kemudian kita bahagi 4. Kan talam tu bulat, kan? Kita bahagi 4. Maka dia akan jadi 4 belah. 4 tumpuk tanah. Maka kita ambil tumpuk tanah tu yang 2 belah tu, dua-dua tu, maka kita ketuk tu, dan kita ambil muka, bertayamum di muka. Ni untuk orang yang ada tatu, ada orang yang darah sentiasa mengalir, kan? Kita kena ambil. Ataupun budak yang belum lagi berkhatan, kita tayamum. Okey. Maka sampai ke tangan, ambil yang mana belum kena tanah tadi, ketuk dia, buang sikit, maka kita ambil tayamum tangan kanan. Kemudian tangan kiri pula begitu juga, benda yang sama kita buat. Last sekali, setelah kita lap badan mayat tadi, jangan masa kita mandi kita pergi tayamum, lepas kita pergi jual yang tak kena. Okey, faham lagi sangat tu? Setakat mana yang kita mampu kita buang. Kalau dia melekat tanam semua, walaupun gigi emas, biar dia duduk dalam tu. Okey, faham lagi sangat ni? Ya. Okey. Pendarahan. Bab pendarahan ini, kalau kita mandi, ayat keluar, darah keluar, mandi, darah keluar, maka kaedah dia terlibat dengan bab sembahyang. Waktu kita sembahyangkan mayat di rumah mayat ataupun di tempat kita mandi, pastikan mayat itu belum dikafan, dikafan lah, kan? Sambil orang sembahyang kat depan tu, sambil tu ada seorang akan jurus darah tu supaya ia keluar. Jadi mayat 2-3 orang. Mayat 2-3 orang ni pun dah sah untuk menyelesaikan kefarduan 4 perkara yang wajib kita lakukan kepada mayat. Apa dia? Kafan, mandi, solat dan ke bumi. Kan? Jadi masa kita nak sembahyang, kita jurus, sambil tu
ada orang yang akan semayang supaya darah kalau darah lalu ke tengkuk, hidung apa semua. Dan last sekali, kalau darah sentiasa keluar juga, kita kena selimut dengan plastik dahulu. Letak balik kapas bagi banyak-banyak, kan, sumbat hidung apa semua, bagi mayat itu tak nampak kesan darah dia. Sebelum kita ke bumi, bungkus dengan plastik, baru kita letakkan kain. Faham ke? Sekiranya tuan-tuan, perempuan terjumpa orang yang mati kelemasan, lemah, kan? Maknanya 3-4 hari, sebulan baru jumpa, kan? Maka kalau tuan-tuan jumpa pada ketika itu, masa tuan-tuan nak angkat mayat tu, tuan-tuan tenggelamkan mayat tu dahulu. Dengan niat, aku nak mandi mayat ini kerana Allah Ta'ala. Kita tenggelamkan mayat tu, kita ingat nak mandi, baru kita angkat. Itu sah dah setakat tu. Kalau kita nak angkat, nak susun dia dengan jenazah dia jadi susah. Ya? Dia jadi hijau dah. Maka kita hukum dia kat situ, kita rendamkan mayat yang sebelum angkat tu, bagi kena air, kita niat kita mandikan dulu. Kemudian baru kita angkat. Jadi soal orang lagi dia nak mandi lain semua tu, ada terpulang. Tapi tanggungjawab kita, dia save. Dan kita habaq ke orang kata, aku dah mandikan mayat tadi. Ni apa semua boleh tengok aku mandikan mayat. Cukup. Kalau kita tahu pada ketika itu, kita buat. Lagi soalan? Sebelum kita nak masuk kepada mengafan mayat lah. Mayat terbakar. Apa-apa yang ada pada kebakaran itu, kulit dia apa semua, kita kena jaga elok. Kutik-kutik dia apa semua, kita jurus macam-macam semampu yang mungkin. Yang last kali adalah apa-apa pun yang kita nak buat, tayamum. Tak boleh nak mandi sangat. Last kali, tayamum. Seperti mana orang yang kena COVID dahulu, kan? Tak boleh nak buat apa, dalam kali tayamum saja. Tak mandi pun. Dimandi, dikafankan dengan pakaian-pakaian dia semua. Tayamum. Masa nak kafan, nak mandi tu satu bab lah, bersih-bersih semua. Masa nak kafan, sekali lagi bila kita nak kafan, nak bungkus mayat tu, apa yang ada dekat luar hak dia, semua kita letak dalam kain kafan. Kan? Kalau tangan dia sebelah, tangan lain pun masuk semua. Tak kisah letak kat mana, sebab kita akan ke bumi badan mayat itu dalam jasad dia juga. Okey, ada soalan lagi? Laju saja. Okey, no? Boleh faham tak? Kalau kita ambil mayat betul-betul yang kita buat, biasanya kalau khusus jenazah, saya akan buat kumpulan. Tu kalau kita ada masa yang panjang, buat kumpulan, jadi seorang akan jadi mayat, yang lain 2-3 orang ni cuba menguruskan mayat. Kita lebih praktikal lah. Dia cuba buat apa kita nak buat. Macam mana saya cerita kepada tuan-tuan ni, tuan-tuan kena cerita kepada kawan-kawan tuan-tuan, baru kita senang nak menguruskan. Ya. Okey, bangun dulu. Bangun, duduk sana dulu. Okey. Mayat hidup ni. Apa lagi yang tuan-tuan nak tanya tentang mandi mayat? Sebenarnya mandi mayat ni atas keberanian, dan tuan-tuan boleh mandi sendiri. Dengan syarat tuan-tuan kena niat mandi mayat itu, dan pastikan mayat itu kena semua air. Begitu juga kita mandi junub. Ambil sebelum mandi junub tu, sepatutnya kita kena bersihkan badan dulu, ambil wuduk dulu, kemudian baru kita mandi. Kita pergi mandi ke rumah kau, mula-mula nak kena ayak saja aku ya kerjanya. Last kali baru kita ambil wuduk, nak main semayang, contoh macam lagi. Kasih mayat. Tak ada baca apa. Melainkan kita kena doa je. Doa pada dia. Tu sebab tu kita kena banyakkan baca bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca untuk dia sambil-sambil kita nak. Cuma orang yang mandi mayat ni dia akan rasa lenguh habis semua badan sebab dia menguruskan. Cara nak menghilangkan lenguh, habis-habis dia mandi mayat tu, dia balik rumah, dia mandi. Bila dia nak mandi, bila dia nak mandi, dia buka air shower tu. Air ni apakah? Air turun sampai ke dagu, dia ambil tangan ni, dia letak gitu, air turun kepala kan. Dia selawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulbi wa iha wa afiyatil abdan wa syifa biha. Sampai habis, kemudian dia ambil, dia cuci semua badan. Jadi badan dia akan kembali segar. Okey. Dia semua mayat kita nak jatuh, nak turun dia, semua kena turun kepala dahulu. Kan? Kalau nak turun dalam kubur pun kita turun kepala dulu baru kaki. Sambil itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kita nak letak atas pangkit ni pun tempat dia mandi pun kita letak kepala, bagi letak bagi elok, baru kita letak badan sampai kaki. Boleh? Okey. Sekarang ni saya nak masuk bab yang ketiga, iaitu bagaimana kita nak mengapankan mayat. Okey. Jadi kita ambil ni balik, dan susun tali ni balik. Okey. Kalau mayat orang tua yang ni kita nak angkat tadi, nak pakai bengkung, nak pakai cawat dekat dia kan, kita pakai waktu kita mandi tadi. Dah selesai semua kita belah, kita buat macam kain lampin kan, kita bubur kapas, maka kita ikat buat macam dengan cawat tu kan. Kalau ada mayat yang dia sentiasa keluar najis tu kan, kita kena buat. Kita angkat kain ni yang kita buat tadi. Okey, buka boleh. Boleh? Cuma hak ni kita tutup kot lagi badan dia lebih ni senang. Okey. Tak lagi malam ni dia tidur tak boleh nak. Tak. Okay. Ni jangan tiru lah. Ni saya nak alas bagi dia tidur. Amat boleh. Amat. Okay, kita angkat dia. Wahai mayat. Jalanlah duduk sini. Okey. Tutup balik. Ni masa kita bawa daripada tempat mandi tadi. Kita bawa mandi tadi dengan kain yang tadi kan. Maka kita dah lap semua ni kain yang ada ni. Maka kita buat satu-satu. Iaitu ambil kapas ni kita letak di semua tempat-tempat wuduk. Mana tempat wuduk? Muka. Itu last sekali. Tapi kalau kita nak gelok, maksudnya kita kena tutup dagu dia ni kan, bagi semua kan. Kemudian kita buka badan dia, kita kan penuh lah, tak apa, penuh kapas. Kita letak kain dekat anggota wuduk. Tujuan dia ni tak. Tujuan dia, kapas ni sebenarnya tahu bagi tangan ni tu turun ni dia akan melekat ni. Okey. Semua anggota wuduk kita letak ni balik.
Alang-alang. Okey tak? Okey. 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 Kaki dia apa semua kita ikat dengan kapas. Sebab tu benda ni kita kena potong semua. Letak bagi semua. Yang ni letak dekat kemaluan kita tutup. Tapi kalau kita dah pakai cawat tadi, kita tak payah. Sebab kita dah buh cawat. Tapi kalau tak buh cawat, kita tutup dengan benda ni. Okey. Dan ada setengah orang, dia bungkus semua sekali dengan kain, dengan kapas. Semua badan dia bungkus. Kalau dia bungkus dengan kain, dengan kapas semua kali badan, maka dia dikira satu helai kain. Kalau satu helai kain, dia guna pula kain ni 3 helai, maka dia tak dapat sunat. Macam tu. Jadi, bila kita dah letak sini, kita nak pakai jubah ke apa semua, kita buat sebelum ni. Nak pakai jubah, kita sarung pelan-pelan jubah. Kemudian barulah kita letak kapas. Okey. Ni dekat kaki apa semua. Baru ni semua kita akan letakkan ke kapas ni semua. Dekat betis sampai ke kaki. Bagi dia melekat. Kalau dia tukar buka, barulah kita ambil tali. Okey. Sebab tu orang suka ikat ibu jari ikat itu. Lebih kau. Ada ikat kan. Dekat dagu-dagu ni semua kita akan letak kapas. Okey. Letak kapas. Menunjuk kapas ni. Okey. Dan last kali sebelum kita kafan nanti tutup, ada kapas yang terakhir untuk kita tutup muka. Itu last sekali. Bagi dah waris-waris semua tengoklah kali. Tak ada siapa nak tengok. Okay, kita baca bismillah, baca Fatihah sama-sama. Tutup. Itu last punya cerita. Maka yang ni setelah kita dah selesai ni, jangan amat. Macam mana kita kiam? Kita kiam macam mana? Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, betul? Maka kita nak bungkus, nak selimut mayat ni, begitu juga. Duduk ke sana. Okey? Ambil helaian kain ni. Ni tak apa. Okey? Ini sebelah kiri dia, betul? Maka kita bungkus sebelah kiri dulu. Okey. Bungkus sebelah kiri dulu. Di samping itu kain ni kita tarik pelan-pelan. Okey. Kemudian ambil kain ni, bungkus sebelah kanan. Macam tu. Yang ni pastikan kemas. Dalam ni memang dah berbau sebab kita letak tadi apa dia? Dah serbuk cendana. Lagi apa dia lagi? Daun pandan yang diiris semua tabuk. Letak kat badannya. Maka dekat sini, pegang sekejap. Sini jangan kacau. Maka dekat sini kita balut elok. Okey, bagi kemas lah. Lepas tu dia kena bagi kemas elok. Kita balut, kita angkat. Bagi jadi macam tu. Okey. Boleh? Kita angkat gitu. Bergerak nampak? Kan? Sebab kat sini tadi kita tak. Kalau jadi macam ni kan. Tu tengok dalam majalah misteri kan. Tiba-tiba bungkus semua kain tak sampai. Sebenarnya sana lebih. Kan? Jadi kita kena adjust dia elok lah. Tapi yang ni tak apa, ni mula. Maka kat sini ni kita biar dulu. Bungkus tangan kiri dulu. Kain sebelah kiri bungkus. Baru ke kanan. Kemudian ambillah daun cendana lagi. Tabuk dengan yang kita gui dengan daun pandan tadi gui. Tabuk. Kemudian bungkus lagi. Bungkus lagi. Okey. Bungkus lagi. Masuk bawah. Macam tu. Okey. Ambil lagi sekali naik ke atas. Macam tu. Angkat bagi dia lekat elok. Bagi kemas elok. Okey.
Jangan tu angkat kaki, dia nampak hidup. Okey. Kita buat macam ni sampai 3 helai. Tabuk lagi. Bagi wangi. Pukul lagi. Okey. Ini kita bagi kemas elok. Ni temu betul banyak tak? Tangan, kudat tangan dia akan terbuka. Angkat kaki. Macam tu. Okey. Dah. Okey. Ini tak cukup kemas. Okey. Pucat sikit. Okey, dekat sini baru kita dah boleh ikat. Nak ikat dia mesti ikat di sebelah kiri. Jadi kita ikatlah. Okey, ikat di sini. Ikat hidup. Ikat. Tu sebenarnya tak kemas. Kita kena tarik daripada mula, kena tarik kain ni bagi betul-betul kemas. Okey. Yang ni. Okey. Ini sebab kain kita tak ngejan ini semua kita kena gulung-gulung dia bagi nampak elok sikit. Okey. Masa ni barulah kita panggil wari-wari dia mai tengok pekat sayang kan. Nak cium ke apa, pastikan air mata jangan terkena mayat. Okey. Masa ni last kali baru kita bungkus dia elok. Okey. Bungkus ikat sebelah. Sebab tu saya kata benda ni kena besar, senang kita nak ikat macam tu. Okey. Ni ikat dia lah, suruh ikat lah tiang dia. Sebelum ikat, ambil kapas, tutup, macam tu. Baru masuk. Okey. Dah habis tu, baru kita ambil air mawar. Kita percik sikit, ambil atar kan, buka bagi kena supaya jenazah ni wangi. Okey. Sebab apa kita kena ikat sebelah kiri? Apabila kita masuk ke liang lahat, kiblat sebelah sana, memang kepala jenazah akan berada di sebelah kanan. Jenazah wajib diiringkan di dalam liang lahat. Bila diiringkan, bagi miring. Tolong iringkan. Macam ni tu. Bila macam ni, sebab tu kita senang balik nak buka. Kita nak longgarkan kain dia. Dan sunat, kita ambil tanah waktu ke bumi, biar tanah itu lekat pada hidung dia. Dia sentiasa cium tanah tu. Baru mayat tu cepat rebut. Di sini kita letaklah, kita buat bantai-bantai dia letak. Pastikan jenazah kita diiringkan. Kalau tak iringkan, terlupa, korek balik liang lahat tu, buka mayat, iringkan semula. Bagi orang-orang yang menguruskan jenazah penerbangan, dia akan masuk dalam coffin tu, disealkan dengan welding dia tu, disolderkan dia semua. Kalau dia iringkan jenazah tu siap-siap, maka sampai di tanah air tempat dia nak dikebumikan, dia tak perlu buka dah. Tapi kebiasaannya, apa yang saya buat sebelum ni, memang saya tak iringkan sampai kena panggil orang buka balik, gunting balik dia punya zinc dia tu, sampai baru iringkan balik ataupun buang dia punya khanda coffin dia tu. Kalau pengurusan yang dilibatkan dengan penerbangan.
Okey. Inilah di antara perkara-perkara yang tuan-tuan perlu buat untuk menguruskan jenazah. Kain putih inilah yang akan menjadi saksi dan akan berada bersama tuan-tuan sampailah akhir zaman. Kalau rezeki tuan-tuan baik, kain putih ini 20 tahun sampai akhir hayat tetap bersama. Tapi kalau rezeki tuan-tuan tak baik, tulang pun tak ada, tambahlah kain, semua akan hilang. Kan? Sebab tu kalau kita buka jenazah macam-macam ceritanya, maka kita pilihlah kita nak jadi manusia yang macam mana. Ini sebuah sedikit yang saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian tentang pengurusan jenazah. Dah panggil? Terima kasih. Apa lagi soalan-soalan yang tuan-tuan nak tanya saya? Apa dia? Kain basahan basuh lah. Cuci balik, boleh pakai balik. Biasanya orang tak pakai lah. Kan? Tapi itulah keluarga sendiri dia lebih memahami tentang mayat itu tersebut. Kan? Kati-kati yang kita duduk rumah kadang-kadang takkan nak bakar. Takut sangat ke? Maka kita ambil. Ada orang yang berani, dia akan tidur ada kati kita sampai bila-bila. Itulah. Saya tidur dengan tempat mandi jenazah tu 5 tahun. Kalimat setahun. Dan saya masuk dalam camp. Tempat saya adalah bilik tok. Ada katil bujang kami semua. Saya dengan kawan saya, pokoknya dalam tu juga lah ada tempat busuk. Semua duduk dalam tu. Dia bukan store juga. Pada zaman-zaman itu tahun 95 yang pun tahu kan. Tu lah cerita dia. Jadi bila dah lama duduk macam itu, tu yang dah sampai di sini jadi orang-orang berlari sana. Tapi kalau dah mula balik macam ni, tuan-tuan elok dia kalau saya tak apa insya-Allah. Kita sama-sama belajar menguruskan jenazah untuk orang taman kita ni. Sambil-sambil itulah praktikal yang kita boleh buat. Macam-macam orang urus jenazah ni. Buatlah macam mana pun. Kalau orang main habaq dekat tuan-tuan panggil Ustaz Nasri ajak macam mana? Dia kata dia macam ni. Ui tak boleh macam tu. Mohong kan. Ada jenazah dia gulung, dia tak lipat kan. Dia gulung bagi tegak. Buatlah macam mana pun. Sebab itu juga orang panggil kain kafan dan mengafankan mayat. Dia suruh pakai baju, pakai ni. Buatlah dalam masalah pun. Janji 3 helai itu adalah sunat. Faham tak saya? Negeri ni macam ni, negeri ni macam ni, negeri ni macam ni. Buatlah macam mana pun. Asal dipanggil mengafankan mayat. Itu saja. Jadi tuan-tuan, apa-apa pun nanti kita sembang-sembang lain lah. Mungkin ada satu slot akan datang pula. Kita belajar tentang semayang jenazah. Tapi jenazah ni biasa semua orang. Cuma jenazah tu tuan-tuan kena belajar betul lah. Kalau lelaki nak semayang, kepala dia ke mana? Kalau orang perempuan semayang, kepala dia di mana? Nak letak, kena letak dia elok. Nak semayang, tu imam nak duduk di mana? Semuanya kena ada cara-cara dia, barulah dinamakan ilmu pengurusan. Itu je lah. Wallahualam. Ya. Macam dia make up. Kan? Tu lah di antara persoalan-persoalan kan. Saya ajak ni hanya yang sunat saja. Kan? Yang lebih-lebih tu terlepas nak make up, nak tambah, nak tulis hati-hati apa semua tu, itu adalah kebiasaan di suatu tempat. Kan? Dan jangan orang tu kata kat kita, tadi hang tak tulis kat deng tu. Kan? Hang tak tulis kat Allahu Akbar apa semua, hang tak tulis lah. Kata tak tulis pun Ustaz Nasri tak ajar pun. Tak boleh, tak sah. Itu bohong. Kan? Sebab itu semua adalah
tak orang panggil apa? Cara-cara kampung tu. Kan? Kami dah bergaduh lah bab-bab ni. Sebab dalam bab kami ni, ada ustaz daripada Kelantan, ada ustaz daripada Johor, ada ustaz daripada Kuala macam-macam. Jadi kita sambung, kita bersatu, keluarkan satu buku panduan daripada Imam Nawawi tentang pengurusan mayat. Kan? Jadi kalau orang kampung kata dia nak make up, dia make up. Dengan syarat, janganlah make up dia tu macam dengan Cina. Cina apa? Tuan-tuan cakap, saya tak cakap. Siap dengan bubur, siap dengan mayat tu dah teruk lah, muka pun hancur. Tapi bila mayat nak mati, muka dia jadi elok macam yang filem ni. Dia cek sana, cek sini. Semua tu boleh. Maksudnya sebelum nak tutup mayat tu, dia pakaikan sorban sebab dia hidup dia sentiasa dengan sorban. Dia pakai sorban, dia berbuah kepiah. Boleh, tak ada masalah. Tak menjadi larangan dan tak menjadi sunnah. Sunnah mengafan mayat kena pegang betul-betul 3 helai kain. Nak buat jubah ke apa kan, nak buat sorban ke apa kan, janji putih. Kan? Jangan debu merah, hijau, apa putih, merah, putih, hijau. Kan? Kemudian dia kuat, bubuh, biar. Tak payah. Tak payah. Sebab jawapan kita semua sama. Ma rabbuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka, jawapan dia sama. Kan? Dia tak kira hang pakai ada kopiah hijau atas. Kan? Ada kopiah biru atas. Tak ada. Kan? Semuanya kena putih. Dan putih itu adalah bersih. Kan? Seperti mana orang yang mengerjakan ihram, mengerjakan umrah pakai ihram putih semua. Dia pakai dengan 3 helai kain. 3 helai kain. Tak nak jubah-jubah apa. Kalau saya pergi nguruskan jenazah, makcik dia kata nak pakai jubah. Makcik kata okey boleh. Saya kata boleh, saya boleh buat. Tapi Nabi 3 helai kain tak, makcik nak pakai jubah tak? Nabi 3 helai kain, 3 helai kain dah lah. Dia jadi macam tu. Masa tu baru kita nak cari sunnah dah. Kan? Kalau kita buat itu, kalau dia nak jubah tak, jangan kita, tak boleh. Kita buah je. Sebab tak ada apa pun yang menghalang. Tak ada apa pun yang nak bagi. Maksudnya apa yang dihajati oleh tuan rumah, kita bagi. Cuma kain ni 2 helai. Tapi kalau dia nak bajak, kain ni 3 helai, jubah selai, kita letaklah dalam tu kain kapas seluruh badan. Jadi 5 helai. Jangan genap, bagi ganjil. Bagi ganjil. Apa lagi tuan-tuan? Ada sebelum saya angkat kaki cabut lagi. Hanya khusus ini yang itu tuan-tuan. Ini cerita orang tengok. Sebagai anak kharif Seraiwangi, setakat mana yang kita ada, kita buat. Ada masa nanti dapat satu beri Pak Cikgu unit. Kita cari pula orang-orang nak buat kekah. Kan? Cari kumpul orang kekah, cari 8 orang. 9 7 orang untuk sekor lembu, seorang lagi sekor kambing. Kalau ada orang nak masuk 9, jadi 2 ekor kambing. Kita buatlah malam sambut tahun baru 31 Disember. Tapi sehari sebelum tu kita buat khusus menyembelih dan melapah lembu. Kan? Orang masuk bagi lembu tajaan, nak korban, nak nikah kan. Jadi kita belajar. Bila nak belajar, jangan tuan-tuan kita buat macam ni, jangan. Kita nak ajak bagaimana nak keluarkan lembu, keluarkan dia, itu dipanggil latihan. Supaya tuan-tuan faham. Okey, paling lagi senang. Nak lembu cari sini. Jadi malam tu kita buat sambutan. Kita buat sambutan, makan ada? Kan ada. Lembu bagi tadi kita sebenarnya. Kambing hak bagi tadi kita lapar.
InsyaAllah janji suami dapat sambutan yang luar biasa. InsyaAllah itu saja daripada saya. Segala kesalahan silapkan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.